memutuskan talian persahabatan. Dan janganlah sebahagian daripada kamu memutuskan pembelian sebahagian yang lain. Jadilah kamu hamba Allah yang bersaudara. Hadis riwayat Muslim. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang karena Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Ya Allah أنت الوهاب القهار المتين الواحد الأحد عفوك برنا أنت الوكيل العليم أنت الغني الحليم أنت التواب فاقبل توبانا أنت
الخبير الشهيد أنت الرشيد الحميد أنت الغفار فاغفر ذنبنا أنت الملك القدوس أنت الملك القدوس محسنا المبين المحسن السلام الوارث المتعال السلام الوارث المتكبر المجيد مؤمنا بأسمائك الحسنى دعوتك فاستجب لو لم أكن ممن أجاد وأحسانا وعلى رضاك وفي رضاك فأحينا وعلى رضاك متى نموت أميتانا فأنا المسيء وقد قصدتك راجيا فاجعل رضاك إلى الصلاح دليلنا واجعل لنا الفردوس مأوى واكفينا شر الذي نخشاه من هذه الدنيا. Dapatkan inspirasi anda bersama Siti Rohani Surani di Aspirasi 14. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Destinasi IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia, Radio IKIM, alhamdulillah masih bersama Zon Destinasi pada waktu ini bersama saya Mona Jasman dan juga Syafiq Saleh. Ya, selamat melaksanakan ibadah solat dan pun tadi tepat jam 4.51 petang, maksudnya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuala Lumpur serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Kita laksanakan solat dengan penuh ikhlas. Moga Allah gantikan sebaik-baiknya pahala buat kita. Sebab apa? Kita laksanakan solat itu dengan sempurna. Ya, insya-Allah. Dan untuk para pendengar, untuk waktu ini insya-Allah kita akan bersama hadis petang ini tentang malaikat mendoakan kepada pendoa. Dan an Abi Ad-Darda qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min 'abdin muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaib illa qala al-malaku wa laka bimithl. Maksud dari hadis ini daripada Abi Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang muslim pun yang mendoakan kebaikan bagi saudaranya sesama muslim yang berjauhan, yakni tiada di sisinya, melainkan malaikat akan mendoakannya pula dan bagimu kebaikan yang sama. Hadis riwayat Muslim. Alhamdulillah, hadis ini hadis sahih dan pengajaran dari hadis ini antara adab persaudaraan dan menjaga ukhuwah sesama muslim ialah mendoakan kebaikan kepada sahabat kita. Mereka yang mendoakan sahabatnya ketika berjauhan, maknanya tiada di sisinya, nescaya malaikat juga akan mendoakan kebaikan yang sama untuknya. Amin, amin. InsyaAllah, jom sama-sama kita cek pula bagaimana doa kita terhadap saudara Islam kita. Yang paling dekat mungkin ibu ayah kita, keluarga kita. Ayo, kita sama-sama perbanyakkan doa yang baik-baik untuk saudara mara kita. Semoga kita semua berada dalam barakah Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk para pendengar, insya-Allah sebentar sahaja lagi kita akan bersama rancangan Vaksin Hati setiap hari Isnin jam 5.15 petang. Betul. Tonton di Facebook Live IKIM FM. Ada soalan, ada pertanyaan, boleh hantarkan di talian WhatsApp konti kami 01129004 juga boleh letakkan soalan pertanyaan anda di ruangan komen Facebook Live IKIM FM. Dan untuk para pendengar, insya-Allah untuk petang ini akan bincangkan tentang tajuk berkahwin bukan hanya dengan pasangan. Macam ni tu kan. Kita nak bincang bagaimana kita kahwin tu, adakah lebih daripada itu, termasuk adik keluarga ke, adik-beradik ke, macam mana? Kita akan bincang bersama dengan Tuan Fazli Aziz, merupakan kaunselor berdaftar dan pengasas bijak emosi. Ya, para pendengar setia bersama kami hanya di IKIM.
alpajua buta. Lalu terhiritlah aku di lorong gelisah. Luka hati yang berdarah kini jadi kian parah. Semalam sudah sampai ke penghujungnya, kisah 1000 duka ku harap sudah berlalu. Tak ingin lagi ku ulangi kembali gerak dosa yang menghiris hati. Tuhan, dosaku menggunung tinggi, tapi rahmat-Mu melangit luas. Harga selaut dan syukurku hanyalah setitis nikmat-Mu di bumi. Tuhan, walau taubat sering ku mungkir, namun pengampunan-Mu tak pernah bertepi. Bila selangkah ku rapat padamu, 1000 langkah kau rapat padaku. Tuhan, dulu pernah aku menagih simpati kepada manusia yang alpajua buta. Lalu terhiritlah aku di lorong gelisah. Luka hati yang berdarah kini jadi kian parah. Tuhan, dosaku menggunung tinggi, tapi rahmat-Mu melangit luas. Harga selaut dan syukurku hanyalah setitis nikmat-Mu di bumi. Bila selangkah ku rapat padamu, 1000 langkah kau rapat padaku. Pulau Pinang, Perlis, Kedah Talangkawi, 89.0. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Alhamdulillah, kita masih lagi bersama untuk pertemuan di Destinasi IKIM. Bertemankan saya Syafiq Saleh dan juga rakan setugas Mona Jasman. Ya, Alhamdulillah. Apa khabar anda di luar sana? Semoga dipermudahkan segala urusan Amin. untuk petang ini. Dan untuk petang ini, insya-Allah kita akan bersama untuk rancangan vaksin hati. Seperti biasa, setiap hari Isnin jam 5:15 lebih kurang ini petang. Alhamdulillah, itu jadual yang ditetapkan. Iya. Tapi apa-apa pun jadual kita yang paling utama, kita nak bersama dengan guru kita yang dah pun bersedia di talian Skype waktu ini nak mengalu-alukan kehadiran. Ini dia yang berbahagia, Tuan Fazli Aziz, merupakan kaunselor berdaftar dan juga pengasas bijak emosi. Iya. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar DJ Syafiq, DJ Mona? Alhamdulillah. Baik, sihat ya? Sihat. Tuan, apa khabar? Sihat?
Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, sihat wal afiat. Masya-Allah. Yang penting office maintain, kekal macam tu office dia. Selagi tidak berpindah, selagi itulah kekal backgroundnya. Amin, insya-Allah. Doakanlah semoga kita berada dalam keselamatan dan moga-moga selesai PKP ni boleh kita bergerak Amin, ke tempat lain datang konti ke lah macam mana Ya, nanti. insya-Allah. Tak sabar rasanya tu. InsyaAllah. Insya-Allah. InsyaAllah kita doakan yang terbaik insyaAllah. Dan untuk para pendengar, untuk waktu ini kita akan membawa secara langsung di FB Live IKIM FM. Dan untuk para pendengar yang ada soalan, pertanyaan, biasalah konflik rumah tangga tak pernah habis. Tapi kita nak menjaga keharmonian rumah tangga ini. Kita tak nak masalah berlarutan, kita nak solution. Nampak Ya. luahan isteri tu. Marah sungguh, masya-Allah. Marah ke? Okey, saya rasa tenang ni. Allah. Sebab ada yang pakar bersama kami untuk Betul. petang ini sebenarnya. Ya. Dan untuk para pendengar, boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM. Ya, baik. Kalau isteri ada rasa marah-marah, suami pula kena jadi penawar. Itu pesan dari Tuan Fazli sendiri. Betul, Tuan? Itulah. Betul. Biasa kalau isteri yang marah-marah, ramai yang, bukan ramai, yang maknanya ada beberapa orang yang DM saya. Dia kata, semua bercakap pasal suami. Kena jaga hati suami. Habis tu isteri ni macam mana katanya? Weh, rugi kalau tak jaga isteri. Nanti tak dapat makan kari. Allah. Alamak, kan? Dialah. Masakan-masakan, kan? Ya. Baik, sebenarnya itu adalah beberapa isu Mona, yang kita betul. cuba bawakan perbincangan kita pada petang ini sebab kita ada tajuk kita yang kita nak bincang. Iya, insya-Allah untuk petang ini bincang bersama Tuan Fazli tentang berkahwin. Bukan hanya pasangan. Berkahwin dengan siapa lagi tu? Itulah kan, dengan pak saudara dia ke macam mana ni. Sebelum pak saudara tu, Keluarga ke? mak ayah dulu. Mak ayah dulu. Baik, jom. Iya, untuk mukadimah ni silakan Tuan. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Baik, saya nak panjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyak kesyukuran kerana Allah masih lagi memberikan kita peluang dan izinnya untuk kita menghirup nafas dan juga khususnya pada hari ini, pada waktu ini, saat ini, ketika ini untuk bersama-sama dengan pendengar IKIM. Jadi terima kasih kepada DJ Syafiq dan Encik Mona. Alhamdulillah. Dan saya sebenarnya orang kata apa, hari ini sebab suasana lain sikit macam minggu lepas, Syafiq seorang. Jadi perbincangan tu mungkin nampak lama macam tak balance kan. Jadi hari ini ada DJ Mona, ada dia kena jaga sikit. Tapi saya sebenarnya mencadangkan juga kepada para pendengar sebab topik-topik yang saya bawakan ini berdasarkan susunan dalam buku saya. Tapi kalau ada topik-topik yang rasa nak dibincangkan, ada permintaan, kita boleh fokus kepada topik tersebutlah. Dan sebenarnya perbincangan kita hari ini, kita masih lagi bersangkut paut dalam persediaan hati dan emosi dalam mengharungi rumah tangga. Dan sebab satu antara benda yang kita perlu settingkan adalah hati dan minda kita berkenaan dengan bila kita berkahwin. Jadi walaupun topik ni orang kata alamat persediaan, saya dah kahwin. Tak, semuanya sebenarnya kita masih tetap mesti melalui proses ni. Walaupun kita dah lama kahwin ke baru kahwin, sebab apa yang saya cerita ni dia akan kalau orang yang baru kahwin, yang nak kahwin, dia akan rasa alamat ini satu persediaan. Tapi orang yang dah kahwin, okey, apa boleh kita perbaiki? Orang yang dah lama kahwin, sebab isu tentang masalah rumah tangga, dia bukan kira usia perkahwinan, tidak. Kan? Dia bukan cerita pasal usia perkahwinan. Ada orang dah lama kahwin, 30 tahun kahwin, pun ada isu dan ada masalah dalam rumah tangga dia. Betul. Jadi sebab itu kita kena tengok. Okey, so topik yang saya bawakan hari ini adalah berkenaan dengan bila kita berkahwin, kita kena ingat kita bukan berkahwin dengan pasangan kita semata-mata. Kan? Bukan dia seorang-seorang je. Tidak, tapi kita berkahwin, walaupun istilahnya kita gunakan sebagai istilah lah, berkahwin dengan keluarganya sekali. Sebab apa? Pasangan kita dia dibesarkan, dididik, di apa ni orang kata apa, di install segala
personality diri dia tu oleh keluarga dia. Ya. Jadi okey. So bila kita sebut macam tu, kita kena faham maknanya cerita tentang suami isteri bukan hanya kita tentang pasangan, bukan hanya kenal pasangan, bukan hanya bercinta dengan pasangan, bukan hanya kerana memahami kehendak pasangan semata-mata. Tidak, tetapi keluarganya sekali. So apa berlaku bila benda ni tidak difikir dan tidak kita bersedia untuk melaluinya? Ini akan timbul masalah. Banyak masalah yang akan timbul. Okey, kerana apa? Banyak benda. Okey. So, jom kita tengok apa sebenarnya yang bila kita sebut tentang berkahwin dengan keluarga. Saya nak ajak untuk para pendengar melihat macam ni. Bila kita berkahwin, 5 tahun fasa pertama ni adalah fasa perkenalan. Biasanya perbincangan kita akan fokuskan mengenali pasangan. Okey, kenapa kita kata mengenali pasangan? Sebab sebelum ni hidup bujang, tidak hidup bersama. Jadi mungkin tak kenal secara lebih mendalam. Bila dah tidur bersama, dah duduk dalam satu bilik, dah duduk satu rumah, barulah tahu perangai sebenar. Okey, satu. Tetapi yang kita lupa sebenarnya adalah untuk mengenali, fasa 5 tahun juga adalah untuk mengenali keluarga pasangan kita. Ini tempoh yang perlu kita lalui kan, untuk mengenali keluarga pasangan kita. So, sebab dalam keluarga pula kita kena tengok pula siapa. Pertama mentua kita. Ada yang sebut mertua ke mentua. Bahasa yang betul saya rasa mentua. Ya, mentua. Kan, mentua kan. Mentua kita. Mak kita dengan ayah kita. Sebab bila kita berkahwin dengan pasangan kita, mak mentua kita, pak mentua kita ni sudah menjadi mak dan ayah kita. Jangan lagi dipisah-pisahkan, jangan lagi dibeza-bezakan satu. Yang kedua, bila kita bercakap tentang keluarga pasangan kita, kita kena tengok juga dari sudut adik-beradik ipar kita. Betul. Maknanya kita nak kena kenal ni. Takkan 3 tahun kahwin tak ingat lagi nama pak saudara. Aduh. Pangkat sentap. Ramai sangat kot. Adik-adik besar kan? Besar. Sebab bila masih lagi tak kenal, structure family dah tak tahu, so dia akan timbul banyak masalah. Okey, adik-beradik ipar. Dan yang ketiga adalah biras kita. Okey. Biras kan maknanya adik ipar kita dia kahwin dengan orang lain. Jadi itu panggil apa? Biras kan, betul kan? Betul. Kita biras tu. Okey. Biras. So ini semua adalah hubungan yang sebenarnya bila kita kata perkenalan, harus kita kenal dan kita tahu dan kita fahami. Okey. Ada 4 benda yang sebenarnya kita perlu bila kita masuk dalam sesuatu keluarga, kita melihat dan memerhati. Sebab pada saya kalau kita just tiba-tiba tak bersedia, tidak ataupun kita tidak perhati, so kita susah nak masuk dalam sesuatu keluarga. Kan? Macam organisasi kita nak masuk pun mesti kita kena perhati dulu. Okey, apa benda kita perhati? Yang pertama adalah apa peraturan keluarga tersebut. Itu kena tengok. Sebab kita contoh kan, banyak isu-isu rumah tangga ni kadang-kadang kita melihat dari sudut macam ni. Saya umur 30 saya umur 27 tahun contohnya. Tak mengaku umur sebenar. Okey. Muda. 27 tahun. Macam muda sangat Cik Fazlin. Okey, saya umur 37 tahun. Isteri saya 37 tahun contoh. Kan? Maknanya umur 37 tahun, okey, ataupun sewaktu awal kahwin umur saya kahwin umur 24. Saya sendiri kahwin umur 24. Isteri saya masa tu umur 23 kan. Sewaktu kami kahwin, kami membawa budaya dan peraturan masing-masing. Okey. Sebab saya dibesarkan 24 tahun punya kehidupan saya dibesarkan oleh budaya keluarga saya, peraturan keluarga saya. Karakter saya dibentuk oleh nilai saya. Kan? Isteri saya sama. So bila kita masuk dalam satu keluarga, kita akan ada pertembungan. Tambah lagi saya orang Kelantan. Isteri saya orang Johor. Sudah takkan nak makan nak makan apa tu? Budu. Ke hujung ni. Tempe dengan budu, cik. Tempe dengan budu. Saya tak datang kata tempe, datang kata budu je, masya-Allah. Okey. So di pertemuan makan, pertemuan, so banyak benda yang bertemu. Jadi bila kita masuk satu keluarga, pertama kita kena tengok peraturan dia. Cuba kita perhatikan isteri kita, dia punya peraturan keluarga dia apa dia? Okey. Dia punya peraturan bila makan semua ada bersama. Duduk contoh. Kan duduk bersama itu peraturan. Okey, itu peraturan. Bila nak makan duduk bersama. Okey, selepas subuh ada aktiviti, contoh jogging, mesti semua ada satu keluarga jogging. So itu peraturan. Ini buat kan. Okey, yang kedua kita nak tengok apa budaya. Kan, budaya. Apa budaya keluarga tersebut? Contoh kan, kalau contoh setengah-setengah bila berkumpul semua keluarga, kan berkumpul semua ahli keluarga, adik-beradik, adik ipar apa semua, ipar dua semua berkumpul. Katakan okey bila makan
yang lelaki makan dulu, yang perempuan makan kemudian. Itu budaya. Okey. Kan budaya keluarga tersebut. Ya. Kan? Kemudian kita tengok karakter pula, karakter mentua kita. Apa karakter dia? Ini kita kena perhatikan. Sebab kadang-kadang kenapa kita tak boleh masuk sampai sekarang? Sebab kita hanya nak fokus kepada kita tidak fokus kepada bagaimana kita nak kenal kita punya mentua dan sebagainya. Jadi yang terakhir adalah nilai dia lah. So ini 4 benda ni elemen penting. Okey. Cuma kenapa timbul masalah? Kita bincang selepas ini. InsyaAllah. Kita akan bincang-bincang lagi macam mana masalah dan juga bagaimana tahap penyelesaiannya. Kita sama-sama bincang kejap lagi. Okey, anda boleh terus hantarkan pertanyaan, persoalan anda di talian WhatsApp Konti IKIM. Kita dapat aktifkan sekarang 0112900404. Ya, dan untuk para pendengar terus setia bersama kami di Destinasi IKIM, Inspirasi Euforiah Islami. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام Sentiasa bersama berkongsi info terkini. Pastinya di IKIM, Inspirasi Euphoria Islami. Destinasi IKIM, Inspirasi Euphoria Islam. Alhamdulillah masih bersama kami pada waktu ini Mona Jasman dan juga Syafiq Saleh. Syukur, Alhamdulillah. Kita sedang bersiaran langsung di Facebook Live IKIM FM dalam rancangan Vaksin Hati. Tetamu kita berada di talian Skype waktu ini, iaitu yang berbahagia Tuan Fazli Aziz, merupakan kaunselor berdaftar dan juga pengasas bijak emosi. Ya. Kita bincang dengan tajuk berkahwin bukan hanya pasangan. Ya, betul. Kita berkahwin dengan seluruh keluarga
zaman dulu yang saya dengar, saya tak kahwin macam tu. Zaman dulu kata kena berkahwin keluarga dengan keluarga dulu. Baru kita yang anak ni berkahwin. Kena keluarga dulu. Maknanya keluarga dan keluarga berkenalan dulu. Barulah bila serasi baru anak dengan anak tu berkahwin. Itulah hebat kan mak-mak kita, atuk-atuk kita dulu kan, bagaimana keluarga tu dijadikan sebagai asas kebahagiaan kan. Ya, betul. Alhamdulillah. Dan di waktu ini kita membawa secara langsung di FB Live IKIM FM. Bersama kita ada Sakura, katanya saya orang Johor dengan orang Kedah memang ada pertembungan. Sekarang dah 29 tahun kahwin, masya-Allah, alhamdulillah. Kena ada toleransi, hargai pasangan, jangan compare atau kondom syara keluarga masing-masing. Dia ada memberi rasa kecil hati dan sebagainya katanya. Betul. Dan juga Muhammad Azhali Abdullah, itu Facebooknya, juga berikan pandangan suami isteri ni kena ada timbang rasa dan terima seadanya dan sentiasa bersyukur ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala dan saling perbaiki sesama pasangan, banyakkan berdoa kebahagiaan kedua-dua belah keluarga. Okey. Dan juga semoga kita ini saling ada tolak ansur sepanjang perkahwinan. Masya-Allah. Masya-Allah, alhamdulillah. Itulah antara para pendengar yang menulis juga ada poin-poin learning point yang mereka tulis juga. Masya-Allah, terima kasih kepada para pendengar. Dan untuk waktu ini kita nak sambung kembali untuk bagaimana kita nak mengatasi, silakan. Ya, silakan tuan. Baik, terima kasih kepada para pendengar yang aktif yang menulis dekat Facebook ni pun. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Ada yang bertanya soalan dan sebagainya. Okey, kita nak sambung sedikit lagi bila kita bincang berkenaan dengan berkahwin ni bukan hanya dengan pasangan tapi dengan keluarga. Tapi saya setuju bila DJ Mona sebut tadi, sebenarnya orang dulu budaya dia sangat menarik sebenarnya. Sebab dia menjaga keharmonian antara dua keluarga kan. Sebab tu orang dulu ditentukan jodohnya. Maknya bila berkenalan tengok kena berkenan seorang jumpa mak bapaknya kan. Tapi sekarang ni semua masing-masing cari sendiri. Itu pun jumpa dekat Facebook. Kan? Alamak. Sekarang kan zaman-zaman sekarang kan lain kan budak-budak sekarang kan. Berkenalan dekat media sosial, berkenalan dekat Facebook, berkenalan dekat Instagram. Jadi waktu mesej mula-mula pun Assalamualaikum, salam tahajud. Itu memang budak sekolah Arab tu. Masya-Allah. Salam tahajud. Sekolah Arab itu lah salam tahajud kan. Salam lepas subuh kan. Dari budak sekolah biasa, hai awak macam itulah. Okey. Jadi itu budaya sekarang. Tapi maknanya perbezaan budaya sebenarnya dia ada sesuatu, dia ada pro and cons jugalah. Ada kelebihan, ada kekurangan. Okey. Cuma saya tertarik bila ada sahabat kita yang menulis tadi, Sakura tadi, dia kata saya orang Johor dengan orang Kedah memang ada pertembungan. Tapi dah 29 tahun berkahwin. Alhamdulillah, tahniah. Saya ucapkan. Saya sendiri pun, bayangkan saya orang Kelantan. Kami orang Johor kan. Saya ada satu peraturan keluarga, peraturan di satu budaya. Saya orang Kelantan ni memang manis-manis. Memang saya manis pun contoh. Minum air manis kan. Jadi bila kalau lepas makan, saya punya ni style lepas makan, bila lepas makan nasi ke pada keluarga tu mesti minum air manis. Tapi kalau orang Johor, bukan orang Johor, saya keluarga isteri saya ni bila lepas makan semua air masak. Okey. Kata ini gaya hidup sehat. Kan? So dia pertemuan yang pertama. Jadi kenapa timbul masalah berlaku pertemuan budaya dan kita gagal untuk membuat adjustment ataupun kita gagal untuk membuat penyesuaian terhadap perubahan budaya. Sebab bila kita masuk dalam sesuatu keluarga, kita kena sama ada istilah dia asimilasi ataupun kita boleh kata membuat penyesuaian. Penyesuaian terhadap keluarga tersebut kan. Memanglah sebab ada budaya-budaya yang baik sebenarnya kita tak amal sebelum, tapi bila kita masuk ke keluarga tertentu kita rupanya ini cara dia, jadi kita pun terdidik sama sekali sebenarnya. Okey, so saya bagi contoh, ada setengah-setengah budaya kan, contoh kenapa timbul masalah bila berkahwin. Contoh ada anak-anak lelaki yang dibesarkan oleh keluarga dia, basuh baju, urus semua kan, baju, kain apa semua diuruskan oleh mak dia. Kan? Jadi dalam fikiran dia bila dia kahwin, isteri dia akan buat benda yang sama. Tapi keluarga isteri dia pula baju, kain semua, gosok baju semua ayah dia uruskan sendiri semua. Mak dia masak je. Okey, senampak tak bila ada pertemuan tu? Bila ada pertemuan. Jadi bila kahwin, masing-masing mengharapkan benda yang sama.
Isteri mengharapkan suami akan buat semua benda tu, termasuklah basuh baju apa semua. Suami pula mengharapkan isteri buat macam mak dia buat. Itu berlaku pertembungan. Okey. Jadi pertembungan kat situ. So macam-macam contoh. Antara contoh yang saya pernah tengok kan, antara contoh yang besar dan berat. Satu kes tu, anak lelaki ini dia memang dalam keluarga dia memang sangat taat kepada mak dia. Okey, sangat taat kepada mak dia. Jadi sampai isteri masuk hospital ni dalam keadaan dalam sakit lah, di warded masuk hospital. Tapi suami tak balik tengok sebab apa? Setiap hari Minggu mesti balik rumah mak, duduk rumah mak. Okey. So itu satu benda yang pertembungan budaya dah tu. Maknanya sebab bila terlalu dia sampai mengabaikan kebajikan isteri dia sendiri disebabkan taat pada mak. So jadi saya rasa ini satu benda yang sebagai suami isteri kita kena duduk dan betulkan balik. Okey, mana titik tengahnya? Mana yang harus kita yang boleh kita terus, mana yang boleh kita tak teruskan. Disebabkan apa? Sebab ada pihak yang akan terkorban dan sebagainya. Dalam istilahnya macam itulah. Okey. So bila saya cerita tentang hal berbeza budaya ni, itu yang pertama, perbezaan budaya. Yang kedua adalah campur tangan keluarga dalam rumah tangga. Masalah timbul lagi. Okey. Bila ada campur tangan luar. Contoh nak buat keputusan, mak mentua masuk campur, ayah mentua masuk campur. Okey. So apa saja, hatta dia jadi gaduh kan. Sampai nak bagi nama anak. Suami ni anak pertama rasa macam ya Allah nak bagi anak kan. Tapi pak mentua kata, bagi nama ni. Mama dah lama bapa inginkan nama anak ni Wira contoh. Macam Proto Wira je bunyi ni. Kan? Tapi jadi menantu dia tak rasa macam nak lawan pak mentua. Kan? Anak pula nak ikut sebab ayahnya sendiri. Jadi dia itu isu dia. So sebab tu bila kita bercerita tentang keluarga ni, banyak hal-hal yang kita perlu perhalusi. Sebab apa? Sebab kalau kita tidak tengok, kalau kita tidak perhalusi, dia akan jadi benda yang disebut sebagai unfinished business. Menantu tak puas hati dekat mentua tak puas hati dekat menantu, mak tak puas hati dekat anaknya sendiri. Dia jadi macam-macam isu ipaduai pula, tak campur lagi cerita ipaduai. Kan balik-balik duduk berbanding pula, ni dah pakai kereta besar, ni pakai kereta kecil, ni pakai kereta kebal, semua dibandingkan. Saya nak cerita, so benda-benda dia nampak macam kecil, tapi itulah perkara-perkara yang akan kita lalui bila kita berkahwin. Ada rezekinya, alhamdulillah, rezeki kita dapat keluarga yang baik, syukur Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah. Sebab ada orang dapat bila pasangan dia baik tapi keluarga dia pula ada isu. Macam-macam kan. Ada orang yang dia pasangan dia, suami dia ada masalah tapi keluarga dia sangat baik. Keluarga dia sangat baik. So sebab itu bila kita cerita tentang hal ini, maknanya kita kena melihat elemen bila perkahwinan, dia bukan hanya melibatkan kita dengan pasangan tetapi adalah keluarganya sekali. Dan ini bukan kecil. Kadang-kadang campur tangan keluarga juga boleh menyebabkan terpisah dua insan yang bercinta kerana Allah. Penting tu kan. InsyaAllah kalau sesuatu yang berlaku kepada kita pastinya melibatkan keluarga. Sebab tuan ada juga yang memberikan pandangan, kalau kita nak mencari jodoh, dia akan tengok dulu keluarga ni baik orangnya. Tengok keluarga dulu, keluarga bahagia. Pastinya orang tu datang daripada keluarga yang baik-baik. InsyaAllah. Seperti sahabat kita ni di Facebook Live, beliau ada berikan juga komen pandangan. Hamisah Muhammad Isnin Facebooknya, katanya saya orang Selangor, suami saya orang Kelantan, 2 tahun saya tunggu untuk dapat restu keluarga. Okey, dan kemudian memang banyak halangan, tetapi alhamdulillah sekarang dah masuk 16 tahun dah, anak 6 orang. Masya-Allah. Subhanallah. Dan semua lelaki. Dan bila fikir-fikir balik, kesusahan yang saya lalui itu adalah untuk dapat restu, menjadi penguat hubungan sehingga hari ini.
Masya-Allah. Subhanallah. Itulah Itu kata. Keluarga tu kan. Betul. Kena erat sama-sama. Maknanya dulu pun kena tanya dia lelaki ni dari mana, budaya dia macam mana. Itu sekarang ni mungkin terhapus sikit atau terhapus banyaklah sebenarnya. Itulah yang mungkin ada goyang sikit dalam keluarga, tapi itu pun tak kita juga nak membantu untuk tak jadi stres dalam keluarga supaya keluarga itu jadi harmoni. Walaupun kita zaman dah berubah, mungkin keluarga pun perlu berubah juga dengan edaran zaman juga. Kita berjumpa dengan pasangan kita dah kenal, tapi keluarga tak kenal lagi. Bila kata nak berkahwin, ada juga yang sekufu, ini sama tak sama tahap, taraf dan sebagainya. Banyak yang isu macam tu. Itulah yang kata kena restu juga dari keluarga. Sampai 16 tahun boleh hidup bersama, ada anak. Masya-Allah. Itulah pengajarannya. Okey, sekejap lagi kita nak minta tuan berikan sedikit pandangan. Ada soalan yang bertanya berkaitan dengan isu terasa hati dengan mertua. Okey, dan juga sebaliknya lah. Menantu pun terasa hati dengan mentua. Nanti kita boleh bincang kejap lagi, okey? Ya, insya-Allah. Dan tuan dan para pendengar, kita berehat seketika pada waktu ini. Kita akan kembali selepas ini. So setia bersama kami. Nak Mika series yang lain tepi. Nak Mika series apa Kak Syira? Tengah fikir nak beli produk Mika series yang mana ni Oh, Mika series kosmetik untuk wanita dan lelaki yang tengah heboh tu ke? Yelah, Mika series ada soft cream lip matte, pelembab bibir, serum, foundation dan bedak Mika Glow yang tengah viral artis pakai tu. Ya Kak Syira, bedak Mika Glow ni kalau pakai nampak natural je dan tak bercapuk. Formulanya ringan dan senang nak cuci. Lip balm Mika Lips pun bagus Zoe. Bantu rawat bibir kering dan merekah. Suami akak pun pakai tau. Dapatkan produk Mika series di Watson Shopee atau di www.mikaseries.com. Belum makeup dah cantik. Masih ada peluang menabur jasa kepada ibu dan ayah. Wakaf adalah antara amalan terbaik dikirim sebagai hadiah kepada mereka. Berwakaflah untuk pembinaan kompleks Masjid Bandar Tasik Kesuma atau Kombat di laman sesawang www.masjidkesuma.com.my. Saya ulang, www.masjidkesuma.com.my. IKIM telah memenangi Anugerah Buku Negara 2018 bagi kategori buku terjemahan terbaik melalui buku Kecelaan Tipu Daya, iaitu Dam Al-Ghurur, terjemahan Encik Muhammad Asam Ahmad, Fellow Kanan IKIM. Buku ini merupakan bab ke-30 daripada kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Penyakit tipu daya ini berpunca daripada kecenderungan dan kecintaan melulu terhadap kehidupan dunia. Apa yang dibahaskan oleh Al-Ghazali dalam kitab ini sentiasa kekal dan segar, dan segala tunjuk ajar, teguran dan bimbingan beliau masih berguna hingga ke hari ini. Dapatkan buku ini, layari www.ikimniaga.my dengan harga RM45 atau hubungi unit pembangunan ekonomi di talian 03 6204 6389 atau 387. Bang, ni campur ni satu lagi. Berapa bang? Okey, kejap. Ni harga dia. Murahnya bang. Package combo kembali lagi. Tempah sekarang sementara masih ada. Hubungi 012-686-9236 atau 017-345-2564. Tertakluk pada terma dan syarat. Hari tutup permohonan iklan adalah setiap 16 hari bulan pada setiap bulan. Sentiasa bersama berkongsi info terkini. Pastinya di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah masih bersama destinasi IKIM pada waktu ini bersama saya Mona Jasman dan juga Syafiq Salah. Alhamdulillah. Kita nak teruskan lagi Mona untuk perkongsian rancangan vaksin hati pada petang ini bersama dengan Tuan Fazli Aziz. Juga merupakan kaunselor berdaftar dan pengasas bijak emosi. Kalau lihat komen-komen di Facebook semakin meriah ni Mona. Masing-masing meluahkan cerita. Masya Allah. Betul. Dan ada soalan pada waktu ini di WhatsApp konti bertanya, kenapa mertua tak boleh baik dengan menantu? Mana silap mentua ni? Itulah ada kaitan juga tadi tu berkaitan dengan terasa hati mentua menantu, menantu mentua macam mana ni tuan? Kita nak elakkan pertumbungan. Bagaimana ceritakan? Okey, isu panas ni. Isu panas sebenarnya dan sebenarnya saya pernah menulis sebanyak juga tentang isu campur tangan mentua. Bahkan ada satu fakta data yang menyatakan bahawa punca penceraian di Malaysia ni salah satunya yang terbesar disebabkan oleh campur tangan keluarga.
Cuma saya tak ingat berapa persen, tapi antara yang besar. Okey, saya pernah tulis dalam saya punya Facebook lah. Okey. Jadi cerita pasal mentua ni, saya suka mengambil sudut pandang macam ni. Okey. Pertama, kita sebagai menantu. Kita kena ambil sudut pandang bahawa kita berkahwin dengan pasangan kita, yang mana pasangan kita tu adalah anak mentua kita. Okey, anak yang dibesarkan itu selama mungkin 24 tahun, 25 tahun bila sehingga dia berkahwin lah. Katakan sampai 25 tahun dia besarkan, tiba-tiba kita masuk dan kita ambil anak dia. Kita mengambil alih tugas dia menjaga, mendidik, melindungi tu. Okey. So pasti ada kesangsian dalam mentua. Mesti dia rasa macam boleh ke dia ni? Yakin ke tidak? Sebab tu saya tulis pagi tadi, saya tulis pasal mas kahwin. Kenapa orang dulu-dulu dia letak mas kahwin, ialah hantaran duit mas kahwin ni, letakkan satu nilai, katakan 15,000. Kan ada orang terus melenting, apa ni, menjual anak kan ke dan sebagainya. Saya kata kadang-kadang tak, parent ni bukan letak hantaran ni kerana nak menilai, menghargakan anak dia, tidak. Tetapi kadang-kadang nak melihat kesungguhan bakal menantu ni. Especially lelaki. Bersungguh ke tidak? Kan? Mampu tu soal yang kedua, tetapi nak tengok kesungguhan, komitmen, apa dibuat, apa perancangan, apa peningkatan, apa penambah baik yang dah dibuat, kan. Dan kadang-kadang bila parent tengok, bakal menantu aku ni bersungguh-sungguh, dah buat betul-betul macam-macam kerja buat, sampai 3 kerja satu hari dia buat, kan. Kadang-kadang tak apalah, ayah bantu, duit ayah bagi, nah bantu. Sebab apa? Kadang-kadang sebab nak tengok kesungguhannya. Bila dah bersungguh, dah nampak dah kebertanggungjawaban dia. Bantulah, mana dia bantu. Saya tengok ramai kawan-kawan saya pun ramai yang bakal mentua bagi duit untuk buat hantaran. Kiranya duit tu bagi dekat dia bagi balik dekat anaknya. Kan? Semata-mata nak semua. Tapi syarat dia tengoklah kesungguhan, komitmen, tanggungjawab. Kan? Sebab nak serahkan anak bulat-bulat ni. So maknanya kalau kita melihat dari sudut itu, kita akan rasa patutlah mentua ni kadang-kadang dia ada cemburu dia pada menantu. Sebab apa? Dia rasa kasih sayang yang sepatutnya pada dia sudah beralih kepada orang lain. Jadi kalau kita melihat dengan sudut pandangan itu, kita akan rasa, ya Allah, kesiannya mak mentua. Sebab itu kadang-kadang kita akan ada toleransi. Kita akan rasa, bila kita kesian, kita ada empati. Kita akan, kadang-kadang bila kita tengok suami kita macam saya perempuan pula, suami setengah orang kan, bila tengok suami dia, sebagai orang perempuan, dia akan tengok suami dia, bila suami dia bermanja dengan mak dia, dia berikan ruang, berikan waktu. Bila balik kampung, tengok suami dia bermanja-manja, jangan jealous. Sebab ada setengah orang dia rasa macam, alamak, asyik utamakan mak dia, dah balik kampung, dah lama tak balik, bila balik mestilah utamakan mak. Mestilah fokus masa kat situ dekat mak, kan. Jadi so kita kena melihat dengan pandangan, berilah ruang suami untuk bermanja dengan mak. Sebab kita dah ambil masa. So sama juga isteri dengan ni. Walaupun kita kata kita ketua keluarga, isteri kita tetap anak kepada mentua kita. So dia mesti ada kerinduan yang mesti dilepaskan. Banyak kes-kes yang berlaku disebut sebagai penderaan emosi, kan. Tak bagi isteri tu pulang ke rumah jumpa mak, tak bagi sebab apa? Mak asyik kata membebe dan sebagainya, tak senang. Jadi dia buat penderaan secara sebegitu. Tak baguslah. Satu benda yang tak sepatutnya berlaku. Okey, itu satu. Yang kedua saya nak mengajak untuk sebagai mentua. Sebagai mentua untuk melihat satu sudut pandang bahawa anak kita sudah berkahwin dengan pasangan dia. Dan mereka ada keluarga sendiri yang harus diberikan peluang untuk mengurus keluarga itu sendiri. Kita boleh bagi nasihat, tetapi kita jangan campur tangan. Ada masalah suami dan isteri, kan? Suami dan isteri, anak dan menantu kita. Jangan tiba-tiba kita pergi masuk, kita salahkan anak ke, salahkan menantu, jangan. Biarkan mereka urus konflik dalam keluarga. Kita penasihat saja. Abah rasa kau tak patut buat suami kau macam tu. Macam drama pula kan. Pakai suara dalam kan. Dalam kan. Abah rasa kau tak patut buat macam tu. Kau dah jadi isteri, kena hormat. Abah nasihatkan anak. Abah juga yang sama pergi dekat suami dan menantu pula. Acik, orang panggil acik, abah rasa acik mungkin kena bincang balik. Memanglah perangai dia manja macam tu, jealous macam tu, biasalah orang perempuan. Mak kau pun sama macam tu. Kan? Tapi bila ada nasihat-nasihat sebegitu, barulah anak dan menantu ni boleh menjadikan bapa mertua dan mak mentua ataupun ayah dan mak sendiri sebagai tempat rujukan untuk dapat nasihat.
bukan menghasut. Itu masalah dia. Ya. Kan? Bukan menambah lagi kebencian, tidak. Biar anak yang buat keputusan. Kalau contoh dia nak cerai ke, dia nak teruskan, biar dia buat keputusan. Kita boleh bagi pandangan, biar dia tentukan. Sebab apa? Kalau kita yang menentukan, contoh apa-apa berlaku, ini sebenarnya sebab salah ayah lah ni. Sebab ayah lah suruh saya ceraikan, menyebabkan saya derita sampai sekarang. Contoh. Jangan sampai jadi berlaku macam tu. Wallahu a'lam. Kalau ada soalan lagi kita raikan. Itu dia betapa pentingnya keluarga. Sebenarnya ada juga para asatizah berpesan apabila kita sama-sama menjaga keluarga kedua-dua belah pihak, maka ianya akan lebih banyak rezeki tu kan. Bukan kata saja boleh dapat tempat rujukan. Kan pak mentua, mak mentua ni pun banyak juga pengalaman mereka. Ya, betul. Masya-Allah. Dia sebenarnya kena adil lah, anak kita ke anak orang kena jagalah juga kan. Mesti. Betul. Dan yang paling baik sekali Mona, apabila kita sama-sama dapat menjadikan mak mentua tu macam mak kita sendiri. Bapak mentua pun macam bapak kita sendiri. Bagus tu macam tu. Itulah insya-Allah tak akan jadi konflik mana-mana kan. Ya, tu saya teringat apa ni ceramah-ceramah ustaz-ustaz para asatizah kita lah. Dia kata Nabi sampai boleh tidur tidur atas riba Abu Bakar kan. Selaku bapak mentua, cuba tanya balik Syafiq, bila pernah tak tidur balik rumah bapak mentua? Bapak duduk sekejap, saya nak tidur atas peha. Ya, Masya-Allah. Macam mana perasaan tu, masya-Allah. Masya-Allah. Boleh cuba. Itulah masalah jam cakap pun tak buat juga tu. Segan nak buat kan. Segan kan. Bapak kata ni apa pasal ni? Baik, mungkin sedikit lagi masa tuan. Kita ada di hujung-hujung ni tuan sebenarnya. Kalau mungkin soalan kita banyak juga soalan, tapi kita cuba bawakan untuk pertemuan yang akan datang. Mungkin tuan boleh sedikit berikan gambaran sebagai kesimpulan bagaimana kita hari ini, tuan kata tadi kita perlu sesuaikan dari sudut keadaan lifestyle. Maksudnya kita kena faham keluarga tu rupanya dia orang makan memang kena sama-sama. Solat memang kena jemaah. Budaya dia tak nak. yang adat mungkin budaya macam tu. Sedikit tuan tentang perkara tersebut. Baik, saya kita kena pergi kepada solusi lah. Maknanya masalah akan timbul bila berlaku perbezaan budaya dan sebagainya. Tapi yang penting sebenarnya, sebelum kita bincang pasal keluarga, kita kena bincang antara suami dan isteri itu sendiri. Maknanya suami dan isteri kena duduk. Okey. Sebab pasangan kita akan susah untuk buat penyesuaian jika tidak dibantu oleh kita. Itu kita kena faham. So pasangan kita akan susah, akan mengalami kesukaran, halangan nak menyesuaikan sebab tak semua benda dapat diperhatikan kalau pasangan kita sendiri tak bagi tahu dan tak maklumkan. Jadi so penting, saya rasa antara kunci besar rumah tangga ni komunikasi. Itu salah satunya adalah perbincangan. Jadi bila dah tahu dah masalah yang timbul, mungkin walaupun nampak kecil, jangan biarkan mungkin masalah pak mentua terasa hati tiba-tiba kan dengan kita tak sadar benda yang kita buat tu salah, contoh. So isteri ataupun suami atau pasangan tu seharusnya memperbetulkan balik. Jadi kena duduk dan bincang. Bincang tentang apa? Pertama, pasangan tadi kena tahu dua benda. Yang pertama keperluan, yang kedua kehendak diri dia sendiri dulu. Okey, apa yang dia nak? Apa yang dia nak pada pasangan dia? Okey. Apa yang dia nak pada pasangan? Apa keperluan dia yang nak pasangan tu penuhi? Tu. Yang kedua, kita juga kena duduk dan bincang. Kita kena tahu apa yang pasangan kita perlu dan pasangan kita hendak. Okey. So contoh, abang tak sukalah bila buat benda bila bila lepas makan ayang saja basuh, abang nak basuh juga. Contoh, mungkin budaya dalam rumah tu lepas ni semua tugas kemas semua serah kat isteri. Bagus tu. Bagus hormat suami ni kan. Bagus betul ni. Ayang nak basuh sama-sama, abang nak basuh sama-sama dengan sayang contohlah kan. Mesra, bagus. Jadi benda-benda macam tu dia kena duduk dan bincang dan kita cari titik persamaan. Sebab pada saya, sebelum kita bincang apa kehendak keluarga ataupun mak ayah budaya keluarga tu yang dia ada, kita nak kena kuatkan antara suami dan isteri tu sendiri. Maknanya apa yang kita nak, pasangan kita tahu, apa yang pasangan kita nak, kita tahu. Dan kita saling bantu melengkapkan. Barulah bila ada serangan-serangan luar, mana ada ganggu campur tangan luar, dia tidak memberi kesan kepada rumah tangga. So dia masalah sekarang apabila kita suami isteri pun ada isu yang kita tak selesai. Tiba-tiba ada contoh ipar dua yang suka mengumpat kat belakang, cerita dekat mak macam-macam, contoh kan. So bila
yang itu, yang dalam pun kita tak kuat, bila ada gangguan luar, dia akan jadi makin teruk. Okay. Dia akan jadi makin terganggu dan tergugat. Sebab itu pada saya kuatkan dalam. Sebab saya ada satu kes, dia ada isu dengan mak mentua dia. Sebab mungkin disebabkan oleh tidak sekufu dari sudut status lah. Jadi suami dia anak-anak orang kaya. Jadi dia rasa dia selalu dipeleceh oleh mak dia. Dan rupanya bila dia dengan suami dia pun ada masalah, itu menyebabkan jadi makin teruk, jadi makin rasa nak berpisah dan sebagainya. Jadi saya kata apa-apa isu betulkan antara dia dengan suami dulu. Suami dengan dia dulu. Jadi isteri dengan suami dengan isteri dengan suami dulu, betulkan dulu yang dalaman. Apa-apa isu yang kita hadapi. So, bila dah betulkannya itu, apa-apa isu luar, mak mentua yang mungkin lain yang tak berapa cantik dan sebagainya pun tetap kita akan boleh hadapi dan kita boleh tahan dah. InsyaAllah. InsyaAllah dengan keadaan yang kita rasa perlu adanya keperluan dan juga kehendak, kita faham antara satu sama lain, insyaAllah semoga memenuhi. Sebab itulah dalam perkahwinan ni, kita sebelum nak kahwin ni kan, kita pergi kursus kahwin, Ustaz selalu pesan kita ni saling lengkap-lengkapi. Tujuan kahwin untuk lengkap sama-sama antara kita. Ya, of course memang ada perbezaan, tapi kita sama-sama kita rapatkan perbezaan itu, kita tengok kesamaan. Ya, insyaAllah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Ya, akhirnya terima kasih banyak-banyak kepada Tuan Fazli Aziz. Tuan, insyaAllah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum. InsyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang tonton di Facebook Live IKIM FM, dan kalau ada anda yang sama-sama nak ulang kaji, boleh juga ke Facebook kita, boleh tonton semula rancangan Vaksin Hati, dan kita akan terus bawakan rancangan ini di setiap hari Isnin jam 5 petang. InsyaAllah. Dan para pendengar, terima kasih. Jumpa lagi insyaAllah. Jaga diri baik-baik dan insyaAllah terus setia bersama kami di Destinasi IKIM, Inspirasi Infuriah Islami. Kuala Terengganu 100.2 FM. Produk Marvel Care telah bersiaran di IKIM semenjak tahun 2013 lagi. Produk Marvel telah membantu lebih daripada 300,000 pengguna sepanjang 8 tahun kami di pasaran. Lebih-lebih lagi kepada mereka yang telah meningkat usia. Jadi, sempena ulang tahun Marvel Care yang ke-8 ini, kami berbesar hati untuk memberikan percuma 3 paket produk Marvel Care kepada anda yang belum pernah lagi mencuba Marvel Care. Percuma 3 paket Marvel ini untuk anda rasakan sendiri keunikan Marvel sebelum anda membeli. Anda boleh amalkan Marvel Care selama 3 hari secara percuma. Ini juga sebagai tanda keyakinan kami terhadap produk Marvel Care, dan kami mahukan anda berpuas hati dengan Marvel Care sebelum anda membeli.